A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada pihak masjid kerana sudi memberi jemputan kepada saya pada hari ini. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk menyampaikan tajuk pada hari ini dengan sehabis baik, insyaAllah. Yang diraikan para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para habaib. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, saya doakan, kita doakan sama-sama supaya Allah ampunkan dosa kita. Amin. Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Allah sudi menerima amalan kita semuanya, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan Allah sudi bagi lagi peluang kita ziarah Baitullahil Haram, Mekah dan Madinah lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya mula, ada dua soalan. Satu soalan patut tanya, satu lagi soalan tak patut tanya, tapi tanya juga, saya nak menyimbang. Soalan yang tak patut tanya tapi nak tanya juga. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Cara jawab macam sakit tu. Sihat ke? Alhamdulillah. Jadi kalau sakit tak boleh main tu. Scan tu kalau sakit tak boleh main tu. Mana sihat lah. Jadi tanya pun buat apa kan. Tapi buat buah mula nak menyembang. Yang kedua, nak tanya juga. Sini kalau ceramah pakai topeng ke tak? Saya kata berat nak jawab. Sini biasa orang ceramah pakai ni ke buka? Tak tahu saya kata terpulang. Habak, tahun sini biasa lagu mana? Semalam ceramah lagu mana? Buka no? Buka lah. Orang kata masuk gelanggang orang, jangan pijak orang punya tanda kan, benang orang jangan pijak. Kau elok. Okey. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, marilah kita buat dua perkara dulu, tiga lah. Pertama, kita perbetul niat semua. Niat mengaji ilmu, kata arwah Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Tuan Guru kata, mengaji ilmu kena ada 3 niat, tapi tak mau ada 3 niat. Kena ada 3 niat, tapi tak mau ada 3 niat yang ni. Niat yang kena ada, nombor 1, kata arwah Datuk Ismail Kamus, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ikhlas kerana Allah untuk menghilangkan kejahilan diri. Kena niat yang tu. Yang kedua, kita duduk majlis ilmu, tujuan dia untuk mengamalkan ilmu. Nombor 3, duduk dalam majlis ilmu, tujuan dia untuk mengajak orang yang tak tahu. Tuan-tuan mai hari ni bukan semua orang boleh mai. Itu niat untuk nak mengajak siapa yang tak tahu. Jangan ada 3 niat. Apa dia? Pertama, mai mengaji untuk menyombong. Ini tak mau ada. Wa'iyazbillah. Nombor 2, mai mengaji untuk
nak berlawan dengan orang pandai. Ni pun tak mau enggak ada dalam ni. Lah ni banyak orang mai majlis ilmu, sama ada terang lagu ni atau melalui online. Tujuan dia nak lawan dengan kita. Kita tak mau siapa nak lawan tak mau. Kita tak mau cari musuh, tak mau lawan kan. Kalau dia berkata kita bodoh, memang bodoh semua, bodoh sama ya. Dia kata kita tak arti, semua tak arti sama, kita tak arti kan. Nabi bukan suruh mengajak bila arti, Nabi kata balighu anni walau ayah, bagi tahu walaupun satu hak hangpa tahu. Nombor 3, jangan ada niat mai mengaji nak perbodoh orang yang tak tahu. Yang ni tak mau. Mai duduk depan perlekeh semua orang. Buat apa? Orang panggil kita mai ceramah ke, orang kita mengaji dapat ilmu ke, tujuannya untuk diri kita kan, bukan untuk nak pelekeh orang. Jangan ada 3 niat ni. Sebaliknya adalah 3 niat ni. Jadi dapat betul niat kita. Jom kita hadiah bacaan surah Al-Fatihah muqaddimah ini kepada siapa? Pertama kepada junjungan kita, buah hati kita, kekasih kita, intan payung kita, jantung hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, khusus kepada qaryah Kebun Sirih, dan kepada arwah-arwah semua yang baru meninggal. Kebun Sirih pun ramai juga kan. Kita duduk saksi orang sorang habis lagu tu. Dan kemarin saya minta juga hari ini khusus niat juga kepada arwah Tuan Guru Maulana Syekh Abdullah Bukhari, guru kita, orang alim tempat kita. Mungkin asbab Pulau Pinang ni Allah sayang pasal ada beliau kan, sebab ada orang alim. Kita niatkan untuk beliau juga, dan niatkan juga dengan Al-Fatihah kita baca malam ni, Allah bagi COVID pun hilang. Hak mana yang sihat terus sihat, hak mana sakit jadi sihat, hak mana tak kena jangan kena, dan Allah bagi hujan seriat, bagi air pun surut, bagi semua orang yang susah dah jadi senang berkat daripada Fatihah yang tuan-tuan baca. Demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. Tajuk bagi kat saya hari ni, tajuk dia cabaran orang muda menghadapi situasi semasa. Tapi hak mai ni pun ramai juga yang dulu muda kan? Tapi tak apa, kita guna kaedah dia. Saat lagi hujung kita pakai hadis Nabi, macam mana cara nak selesai. Itu paling ngam lah. So cara dia saya akan cerita tuan-tuan sikit. Muqaddimah dia apa dia? Kalau tajuk dia cabaran orang muda menghadapi situasi semasa. Situasi semasa tu apa? Kena tahu hak tu dulu, baru kita tahu apa cabarannya. Lepas tu baru kita tahu macam mana cara nak selesai dia. So kita pergi ikut situlah perbincangan kita. Jadi saya syukur amat dapat mai tahun ni, pasal ni pertama kali ceramah kat Pulau Pinang lepas COVID. 2 tahun setahun lebih tak mai pun.
Ni kira first time dapat main Pulau Pinang. Syok. Jadi alhamdulillah kena pula ke Mesir. Syok lah. Jadi syok lah macam. Oh sebelum tu saya juga dipahamkan untuk miji pian Tuan Ayahanda Tuan Haji Mukhtar. Dulu cikgu kita, Cikgu Sopiah, katanya ada ni duk sakit juga, kita doa supaya Allah mudahkan urusan cikgu, sihat balik cikgu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, khair. Situasi hari ini nombor satu sekali ialah internet menjadi sumber utama segala benda. Sama ada benda tu elok atau benda tu tak elok. Dua-dua duduk tang internet. Contoh dia, belajar. Ramai orang lah ni mengaji ke internet. Anak-anak tuan-tuan, anak-anak saya semua mengaji ke internet. Sehingga kan kena bincang pula satu tajuk. Tak tahu masjid ni biasa bincang tak? Adab-adab belajar ke internet. Orang tanya macam mana adab belajar ke internet? Kot anak kita tengok handphone kan, dengan cikgu dia kan, dia tak nampak cikgu dia duduk belah ni, dia duduk tang ni kan. Apa adab mengaji dalam internet? Ada adab dia. Orang tanya nak ambil tang mana? Ni saya bagi buah sikit-sikit lah. Ni alang-alang sentuh tajuk kan. Adab mengaji secara online ni, belajar daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masa Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah mewangikan kubur Imam Asy-Syafi'i, belajar, Imam Syafi'i kata apa? Yang ni kena tengok dalam manaqib Imam Asy-Syafi'i. Manaqib ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata biografi. Dia kena baca sejarah Imam Syafi'i itu, jumpalah. Imam Syafi'i kata apa? Saya selama belajar dengan Imam Malik dan juga guru hak lain, saya tak pernah melunjukkan kaki ke rumah guru saya. Hak tu adab dia. Yang kita belajar daripada situ ambil. Walaupun guru duduk jauh depan mata, adab seorang budak yang cerdik, iaitu Imam Asy-Syafi'i, dia tak melunjukkan kaki ke rumah guru dia. Jadi sama macam kita. Bila kita tahu lagu tu, oh rupanya secara online adab dia tetap sama macam mana adab dia duduk dalam kelas. Dia yang tu tajuk dia. Saya tak tahulah masjid ni sempat bincang ke tak. Kalau tak bincang lagi, boleh bincang lagi. Sebab tadi kan orang pakat semua pun duk buat online lagi kan. Sekolah pun ada buka katuk, sat-sat buka balik apa kan. Yang lain pun duk mengaji. Yang universiti semua pun duk mengaji. Budak sekolah asrama penuh pun duk mengaji ke online juga. So adab dia nak ambil mana? Ambil istimbat cerita dia tu yang kata mengaji online kena ada adab. Daripada mana? Daripada Imam Asy-Syafi'i tidak menunjukkan kaki ke rumah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi baru kita tahu, oh, seorang pelajar yang cerdik, walaupun secara alam maya dia tak nampak guru dia, samalah no? Imam Syafi'i duduk kat rumah dia, Imam Malik duduk kat rumah dia kan, samalah macam adab dia tetap tak menunjukkan kaki juga kepada guru dia, macam mana duduk belajar dalam kelas, sama saja. Yang tu. Jadi kesimpulan dia nak bagi tahu, untuk belajar secara online, adab dia sama macam mana duk belajar secara offline lagu ni. Duduk lagu ni pun, itulah adab dia juga masa belajar. Kena pakai elok-elok. Pakai elok-elok tahu mana? Nak mengaji kan? Ingat masa zaman dulu kita, tuan-tuan haji semua lagi telah lah. Zaman striker pakai arang apa semua ni kan. Dan semua lagi teror-teror ni. Saya tak maulah kita. Zaman kami ni pun kira duk main sekolah komunisir ni pun. Orang kata apa? Mak dengan ayah kita striker baju kita ni kira tajam lagu ni. Dia bagi tajam elok. Terus siapa buat lagu tu? Siapa kena pakai elok collar. Zaman kita miji ada member kita ikat apa? Handkerchief, sapu tangan, nak bagi collar tak mau hitam. Betul lah. Hak tu semua saya cakap betul. Hak budak-budak dalam Malaysia kan dia batang, dia kata ikat sapu tangan mesti duk buat muffler lagu tu kan kata. Nah, zaman dulu ni yang cerita. Tak mau bagi collar tu susah nak sentai ni tak boleh. Depa ikat sapu tangan kat collar depan. Ada setengah lipat buah tisu kat sini. Dia tak mau nak bagi baju tu elok, nak bagi baju elok zaman dulu. Pasal apa? Yang tu ambil daripada mana? Hak tu ambil daripada adab
Malaikat Jibril mai duduk depan Nabi. Hadis kedua Matan Arba'in Imam An-Nawawi, malaikat Jibril turun mai jumpa dengan Nabi. Sayyidina Umar kata apa? Bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk dengan Rasulullah, patu mai seorang lelaki syadidun bayadus siyab, baju dia putih melepak, wasawadus sya'ri, rambut dia hitam berkilat, kemah, mai duduk nak mengajak dan belajar dengan Nabi. Dan habis dia cerita, dia balik, Nabi tanya, "Hampa kenal tak siapa dia?" Nabi kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dengan Rasul dia yang tahu, kami tak tahu. Nabi kata, "Hak tu malaikat Jibril mai nak mengajak kamu agama kamu." Jadi malaikat Jibril mai lagu mana? Awak tak mai lagu pakai selekeh ke apa, mai nak jumpa Nabi apa ke tak? Tak, nak tunjuk kata adab majlis ilmu kena pakai kemah. Lepas itu kita pergi sekolah, orang tua dulu marah kalau baju sekolah kotor. Betul tak betul? Bukan dia marah kita pasal dia malas nak sentai baju kita. Adab nak pergi belajar, mesti kena kemah. Itu secara offline kan. Online pun sama. Kena pakai baju elok, buh minyak wangi, mengaji duduk elok, beradab dengan buku kitab. Bukan boleh duduk buat bersila ikut lebih kurang dan tak boleh. Itu pasal apa? Hari ini punya suasana semua internet. Hatta mengaji agama, hatta mengaji yang orang kata tak ada direct dengan agama lah, bisnes ke apa pun, semua orang pakai online, internet. Nombor 2 adalah pekerjaan dan meniaga dan segala bagai pun orang gunakan internet. Nombor 3, bab-bab orang menyanyi ke berlakon ke apa semua untuk pengetahuan haji hajah lah ni lah saja nak abang. Dilema yang berlaku di dalam alam dunia televisyen, dilema dia ialah lah ni orang akan ambil siapa saja berlakon, janji hang punya follower dekat IG dengan ni tinggi orang nak tengok walaupun tak pandai berlakon. Jadi tetap internet juga jadi dia punya kayu ukur dia. Tetap internet juga jadi kayu ukur dia. Kemudian masuk pula bab yang seterusnya, nak tengok televisyen. Lah ni nak tengok televisyen pun pakai internet juga. Saya pun tak tahu. Nak tengok televisyen pakai internet juga. Dia tak mau pakai lagu macam kita, pakai internet juga nak kena pakai. Maknanya apa? Suasana hari ini nombor 1 sekali adalah internet. Ini suasana dia. Jadi bila kita kata cabaran orang muda menghadapi suasana hari ini, kena lawan bab internet dululah, kena bincang tajuk apa, macam mana. Dia tak boleh kata ni mampu pergi kat mbak lah esok apa mana. Tak, pasal benda ni berlarut. Benda ni dia tak akan habis sampai nanti habis, sebab semua orang pakai internet. Okey, nombor orang kata apa, nombor 2, saya bagi bukti dulu. Apakah bukti yang mengatakan bahawa internet hari ini dia kuat dan kita kena bincang tajuk dia untuk semua orang menghadapinya? Sebab apa? Maafkan saya lah. Maaf lah ni kalau saya minta maaf ni maknanya apa? Saya nak kata satu poin ni, kalau saya kata biasanya nanti orang terasa hati. Tapi benda ni kena kata. Sebab apa? Sebab dia, bila kita kata tu baru kita boleh selesai masalah. Kalau kita tak kata, orang tanya pasal faham kata lagu tu kan. Jadi saya kena sebut dulu apa dia. Terutamanya untuk peringkat usia mereka yang usia macam ayah dengan mak saya. 60, 50, 60, 70. Yang ada grup WhatsApp. Tuan-tuan semua nanti akan dapat macam-macam WhatsApp. Tuan-tuan mesti akan khawatir dan gelabah dan tuan-tuan akan forward cepat kepada orang lain. Hak tu kena belajar juga tu supaya jangan forward. Jangan bila kita baca je benda. Dia sebab peringkat umur macam kami tak forward. Kami punya umur tak akan forward. Sebab kami baca, kami tahu. Tengok video pun tahu ni pembohong tu ada. Tapi peringkat ayah-ayah ibu, umur 50, 60, 70 yang ada WhatsApp, ada message, bila dapat satu berita orang abang, cepat-cepat nak abang ke anak-anak sebab khawatir dengan keselamatan dia. Betul tak betul saya nak kata? Yang tu semua tu kena belajar. Dia kena belajar untuk tahan. Dak ni tak boleh nak hantar ni. Kalau aku hantar sekali habis ni. Dia tak boleh. Dia kena benda tu masih kena belajar. Sebab apa? Sebab kok mana pun dia akan sangkut juga. Dan orang yang buat mesej tu, dia bukan target umur kami. Dia target umur ayah-ayah dan ibu-ibu.
Sebab tu dia create message tu lagu tu. Supaya orang peringkat kami tak akan forward. Mak kami yang bapak kami akan forward. Sebab apa? Dia tahu bila mak bapak forward, anak-anak pun akan, ni mak aku forward ni. Betul tak betul? So tajuk tu kita akan bincang tak lagi. Kita akan bincang tajuk tu. Tapi bila saya kata lagu tu, jangan tu saya kata tadi, saya minta maaf. Jangan terasa hati. Bukan nak kata orang tua-tua tak pandai. Tak. Bukan bab tu. Nak abang kata macam mana cara kita nak, tak boleh ni, aku kena tahan ni. Macam mana nak buat lagu tu? Ini kita buat satu-satu. Jadi apa bukti dia? Saya kena bagi bukti dulu. Bukti dia, orang buat kajian. Banyak. Saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda aja saya ambil. Apa dia? Tahun 2019 sebelum COVID. Tahun 2019 sebelum COVID awal 2020 kan. Sebelum COVID, orang masuk dalam Facebook ni, orang masuk dalam Facebook, jumlah dia 1 juta orang setiap 60 saat. Ni kita cakap dah berapa saat dah ni? Hak ni dah dekat 20 minit dah saya bercakap. Saya duduk sini tadi, saya tengok jam tu 8 tepat. Saya a'udzubillah 8 tepat. Lah ni dah 8.20. Berapa kali 1 minit? 20 kali 1 minit. 1 minit saja tahun 2019, 1 juta orang masuk dalam Facebook. Masuk dalam Facebook. 1 minit, 1 juta orang. 20 minit, 20 juta orang duk ada dalam Facebook lah ni. Ni tambah duk buat ceramah apa semua. Ayah, ibu, abang, kakak, jangan letak otak kita bila saya bincang lagu ni, kita duk pergi kata, ni jahat ni. Kita tak kata jahat baik lagi. Tak bincang tajuk jahat baik. Tak bincang tajuk jahat baik. Sebab kalau kita bubuh, ni jahat ni internet ni. Habis tu ni yang kita duk ceramah ni nak masuk kategori bar. Orang lain dapat manfaat malam ni kan dengan masjid Kebun Sirih. Hak tu nak masuk kategori bah. Takkan kategori jahat juga. Jadi jangan lagi. Tak sah lagi letak otak kita. Ni benar ni jahat ni. Yahudi laknat semua. Jangan pergi Yahudi mabuk semua belum ni. Tak pergi lagi. Jangan pergi lagi tajuk tu. Kita nak habak saja dulu satu-satu. Tahun 2019, 1 minit, 1 juta orang masuk. Tahun 2020, 1.3 juta orang masuk dalam masa 1 minit masuk Facebook. Dan tahun 2021 baru lepas ya. Hari ni kan 10 hari bulan kan. Baru 10 hari berlalu, tahun 2021 dalam masa 1 minit 1.4 juta orang masuk dalam Facebook. Ramai pengguna Facebook. Satu minit 25 minit dah 25 juta lebih, dekat 30 juta orang masuk dalam Facebook. Seluruh dunia. Berapa jam saat lagi memang seluruh dunia ada dalam Facebook. Tahun 2019, message, bukan WhatsApp lah. Bukan WhatsApp. Message. WhatsApp lain. Message lain. Message ni untuk negara-negara macam kita kat Malaysia dah tak pakai message kan. Dia duk pakai WhatsApp kan. Negara lain ada lagi duk pakai message. Tahun 2019, 1 minit message pi balik duk mai tu 18 juta message. 1 minit. Kawan ni tulis, kawan ni balas lagi, dia ni tulis, dia ni hantar ni. 18 juta message. 1 minit. Tahun 2020, 19 juta message. Tahun 2021, dia naik up lagi sikit. 21.1 juta message. Hui, banyak. 1 minit. Maknanya berapa ramai orang yang dulu tak ada telefon lah ni dah ada telefon. 21 juta. Naik tinggi. Banyak. Okay, WhatsApp pula. Jom kita tengok WhatsApp pula. Tahun 2019, WhatsApp pergi balas duk kan tuan-tuan amai sini kan. Weh, Ustaz Duan punya ceramah bila? Ustaz lagi pukul 7. Hang main ke tak main? Aku main. Tu WhatsApp tu. Tu WhatsApp tu yang duk hantar poster pergi balik apa semua tu. 1 minit. Tahun 2019, WhatsApp sebanyak 41.6 juta WhatsApp. 1 minit. Tuan-tuan boleh bayang tak orang sembang lagu mana? 41.6 juta WhatsApp. Tu belum PKP. Belum COVID. Masa COVID dia naik terus 59 juta.
Mai tahun 2021, orang dah ligat dah. Sebelum tu orang tak ada. Lepas tu orang dah ligat. Dia pergi naik sampai 69 juta WhatsApp dalam masa 1 minit. 60 saat, 69 juta. Hui, sembang apa? Tak tahu. Banyak. Sebab tu kalau orang meniaga, nombor ni penting untuk dia. Pasal apa? Kalau aku hantar iklan kuih raya aku, kalau aku hantar iklan Tupperware aku, kalau aku hantar iklan aku, tu berapa juta orang tengok dalam masa 1 minit? Takkan dalam 1 juta orang 10% tak beli? Tak betul? Sama juga macam orang buat kelas mengaji. Nak suruh orang ramai kelas mengaji dia. Kalau dia hantar WhatsApp saja, berapa ramai orang tengok? Okay, tahun 2019, TikTok. 2019, TikTok tak ada lagi, tak famous. Orang duk download music ada lebih kurang 41 orang dalam masa 1 minit. Mana dalam masa 1 minit 41 music orang duk dengar pi balik. 1 minit tahun 2019. 2020 TikTok mai. Dalam masa 1 minit 1400 video TikTok orang download. Tahun 2021 Haji agak berapa? Dia pi sampai 1 minit video TikTok 5,000 video masuk. Tu banyak. 5,000. Jenuh tengok. Tu termasuk dengan Ustaz Wadi sekali. Wadi Anwar, Abdul Khairi, semua ada masuk dalam tu. Duit online pula. Orang duk beli. Ajah ke apa duk beli. Shopee apa. Sebut slow sikit lah. Dia kata tajuk ni sensitif. Lagi balik bergaduh pula dah. Tahun 2019, jumlah duit transaction di online ni 996,000 ringgit. USD. Kali 4 lah kalau nak USD. Tahun 2020 PKB dia naik sampai 1.1 juta. 1 minit orang beli barang, jumlah dia 1.1 juta. Mai tahun 2021 orang dah ligat macam tadi mula tak ada, belajar, selesa, beli. Transaction dalam masa 1 minit secara online ada 2 juta USD. 1 minit, bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan sejam, bukan. 1 minit. 2 juta berlaku online. 2 juta. Ni berapa? 30 minit. Berapa juta? Kira. 30 minit kali 2. Berapa? 60 juta. Dan online berlaku. Maknanya apa? Situasi hari ini adalah situasi internet. So, bila kata situasi internet ni masuk tajuk, siapa suruh ambil tajuk ni? Ni tawak berat sangat tajuk ni. Asal luruh mantau. Bukan saya pilih tuan-tuan bagi. Saya sebut je lah. Bila masuk tajuk ni, antara dalam banyak-banyak benda, antara benda yang paling susah sekali adalah kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Betul tak betul? Benar lah? Semua setuju lah. Sama ada, maaf, ni saya sebut je lah. Saya tak ada kempen tak buat apa. Saya cuma sebut je. Sama ada tajuk dalam bidang agama. Betul tak betul? Ni dia ni nak semayang duduk ni lagu mana semayang hak betul? Kawan ni tunjuk lagu ni, kawan ni tunjuk lagu ni, kawan ni tunjuk lagu ni. Mampuih lah tak semayang tu. Betul tak betul? So, isu dia apa dia? Tak tahu mana satu betul. Betul ya? Okay. Politik. Lagi tu. Kawan ni kata dia pergi tolong. Kawan ni kata bohong 5 minit. Kawan ni pula amai kata tak ada kawan tu hak tolong. Lai tak tahu siapa dia tolong siapa sebenarnya. Betul tak betul? 2. 3. Tadi ilmu lah agama tadi. Lepas tu politik. Yang kedua, maklumat. Maklumat umum. Dunia terbalik ke, apa banjir kat mana ke. Betul tak? Kita tak tahu ni mana
mana satu ni betul tak betul? Mekah turun hujan batu lah apalah. Mai apa kan? Tak tahu ni, tak tahu. Mana satu betul? Betul tak betul? So isu dia tak tahu mana satu betul tak betul. Okey, lah ni nak buat lagu mana? Tuan-tuan habaq mai kat saya. Dia kata kalau kami habaq mai kat ustaz, tak payah panggil ustaz ceramah. Okey, mai saya habaq kat tuan-tuan, jom. Jawapan dia ada dalam satu hadis daripada banyak-banyak hadis Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis 40 ni ada satu saya ambil, mungkin itu jawapan dia. Okey? Sebab saya kata tadi, tajuk ni saya pun tak main, takut juga. Iaitu hadis yang ke-28 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Setiap masjid ada, tuan-tuan, saya bagi tahu siap-siap dulu. Hadis 40 Imam An-Nawawi ni setiap masjid baca. Cuma barangkali tidak ada sangat kekuatan dalam penekanan dia. Jadi sementara ni orang ramai duk ada, saya habaq. Tapi kena habaq dulu ni, internet ni bukan boleh daripada kata tu dia ramai mana ni, SOP dah. Saya duk habaq, depa ni jaga SOP ni, duk jarak-jarak ni. Susah duk buat cemakap, duk tuduh tak mana lah, betul? Segi orang duk ambil selfie tang mana kah, habaq kata duk ada di kebun sirih, tolong sikit. Kan lah ni kan orang lagu tu kan, habaq kata macam mana, orang satu orang dia tangkap selfie kat ramai-ramai, dia kata saya di kebun sirih, orang pun hina, apa ni main ceramah tak jaga SOP ke? Wah, bagus main duk jaga SOP. Betul tak betul? Tu semua benar boleh berlaku. Semua benar boleh berlaku. Sebab tu sebab tu saya sangat menjaga benda tu, tak mau bagi orang confuse. So, bila saya kata ramai, tuan-tuan kena tahu, kata masjid ni luas, masjid ni ada ruang, orang semua duk ada jarak, jadi tak usah duk cakap pasal. Tak usah duk kacau. Benda yang tak perlu cari pasal, tak usah duk cari pasal. Habis syaitan. Okey. Saya ulang balik lah. Alang-alang ni ramai duk ada. Saya habaq siap. Hadis 40 ni, dia adalah satu kitab yang terhimpun pada dia. Allah menunjukkan, Allah menerima ilmu satu orang. Imam An-Nawawi, muqaddimah dia Imam Nawawi kata, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah mewangikan kubur Imam Nawawi dan bagi ilmu dia sampai kat kita. So, Imam Nawawi, masa tulis kitab ni, Imam Nawawi lahir bila? Ni senang nak hafal. Imam An-Nawawi rahimahullah lahir pada tahun 631 Hijriah. Wafat pada 676 Hijriah. 676. Okey? Maknanya lebih kurang 45 tahun umur Imam An-Nawawi. Tetapi kata ulama, kalau dihimpunkan semua kitab Imam Nawawi ni striker mazhab Imam Syafi'i. Pasal itu kita semua kena baca kitab Imam Nawawi. Dia striker mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan bukalah mana-mana kitab fiqh Imam Syafi'i. Orang bincang pompang. Hujung sekali qaul mu'tamad daripada Imam An-Nawawi. Dia mesti lagu tu. Pilah bab haji ke, bab puasa ke, semayang Jumaat ke apa ke, pompang orang kata dia ni. Last sekali berkata Imam An-Nawawi sebagai qaul mu'tamad. Nampak tak? Orang kampi kat Imam Nawawi. Jadi orang kata apa aja? Imam Nawawi kalau dihimpunkan apa yang dia karang, beliau karang, dengan umurnya 45 tahun wafat, bermula daripada dia keluar daripada perut mak dia mengarang kitab 16 muka surat setiap hari. Bohonglah, takkanlah lahir tulis kitab, betul tak betul? Imam Nawawi pun hafal Quran umur 9-10 tahun. 9-10 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun hafal Quran. So takkanlah Imam Nawawi tulis kitab umur 6 tahun. Jadi maknanya Imam Nawawi daripada umur dia 20 tahun tu dia duk mengarang kitab tu, sehari tak tahu berapa muka surat dia tulis. Sebab umur Imam Nawawi 25 tahun sahaja daripada umur 20 tahun. Tetapi tuan-tuan bukalah. Okey, tuan-tuan nak kitab apa yang ada di semua masjid? Satu, hadis 40 Imam An-Nawawi. Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi. Al-Azkar Imam An-Nawawi. Pulau Pinang takkan tak kenal Bustanul Arifin Imam An-Nawawi. Tuan-tuan nak kitab apa lagi? Ni syarah hadis Imam Muslim. Siapa? Imam An-Nawawi. Semua Imam An-Nawawi.
Malam ni kita sebut satu kitab dia, satu kitab iaitu Hadis 40 Imam Nawawi. Imam An-Nawawi ni Haji ajar. Dia kata apa? Masa saya karang Hadis 40 ni, ramai orang karang Hadis 40. 40 hadis pasal zuhud, 40 hadis pasal jihad, 40 hadis pasal ilmu. Tetapi saya, kata Imam Nawawi, tuan-tuan boleh baca mukadimah dia, menghimpunkan, dengar elok, 40 hadis asas kepada kehidupan seorang Islam. Sebab tu hari ni, maafkan saya, saya sebut siap. Pasal tu kita banyak cacah merbah, pasal kita tak baca ni. Asas hidup kita tak tahu nak pergi tembak tahu mana. Kita tak khatam yang ni. Betul tak betul? Imam Nawawi atur. Bayangkan, Imam Nawawi wafat 676. Sampailah lebih kurang 800 tahun. Bayangkan dalam banyak-banyak kitab. Azan kan ceramah? Azan pun boleh, tak apa. Nak azan. Kan azan. Boleh, sebab orang lain lagi dia tak tahu. Orang sini semua dia tunggu azan baru dia semayang kan. Betul lah kan, masuk waktu azan kan. Lagi dia duduk dengar kata, tak ada isyak ke hari ni? Dia kena azan. Tahu nak tak tadi? Untuk tahu nak? Imam Nawawi kata kan? Tak kata apa? Hadis 40 asas kepada kehidupan. Betul? Betul lah? Nampak macam dia kata betul lah tu kot. Bayangkan Imam Nawawi karang kitab ni 800 tahun. Dalam 800 tahun tu ada banyak je hadis 40. Tapi kalau kita pitang mana-mana pun, luar negara ke dalam negara, pilih negara mana pun, kalau kita kata Arba'in, orang akan sebut An-Nawawiyah. Hadis 40, hadis 40 Imam Nawawi. Orang tak sebut kitab lain. Kitab ni jadi masyhur, Allah bagi. Maka kata ulama, Allah seolah-olah menggambarkan macam mana Allah makbul. Imam Nawawi tulis satu persatu hadis ni, himpun mai, bagi dekat kita. Allah terima kitab ni untuk kita baca. Imam Nawawi ni salah seorang, ni kalau siapa yang berminat lah, Imam An-Nawawi adalah salah seorang daripada wali-wali qutub. Wali qutub ni dia tak banyak. Dalam satu zaman 4 orang lah. Imam Nawawi salah seorang. Biasa suatu hari kan, ada orang ni semua sama juga lah. Manaqib Imam Nawawi. Boleh faham? Baca biografi Imam Nawawi. Suatu hari ada satu orang pergi mengadu kat Imam Nawawi, kaki dia sakit, dia patah ke, dia tergeliat ke kaki dia berjalan pakai tongkat. Dia pergi kat Imam Nawawi nak suruh Imam Nawawi doa. Imam Nawawi belum doa lagi. Imam Nawawi syarah dulu kat dia tajuk bab sabar. Kawan tu kata, habis Imam Nawawi bercakap, kaki aku sembuh tu. Tu dia, tak doa lagi. Cakap tajuk sabar ya. Baik. La ilaha illallah. Ni, kalau hak tu pun boleh berlaku, saya yakin cabaran anak muda menghadapi situasi semasa ada jawapan dalam ni. Jom tengok hadis yang ke-28. Kalau tuan-tuan bawa handphone tak rasa berat nak tengok, tulis je hadis 28 Imam Nawawi. Dia mesti keluar mai. Dia mesti sama punya, seluruh dunia sama. Okey? Saya baca bagi tuan-tuan, senang tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Najih. Ini ada seorang sahabat Nabi, gelaran dia Abi Najih. Tapi sebab lah ni dah kita bercakap pun dah 40 minit. Kata habis pukul 9. So ada lagi 20 minit. Betul no? Saya tak baca lah cerita sahabat Nabi ni. Saya langkau lah betul lah. Saya bagi sikit-sikit je. Esok kerja. Kan? Kan ada cuti balik, ada cuti. Siapa cuti? Malam ceramah. Tak nak jual. Okay. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Kata sahabat Nabi. Saya baca sekali lalu dulu bagi dengar hadis Nabi kan. Faqulna, depa pakak duk kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa awsina. Qala,
yakni kat sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdu fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Imam Tirmizi wa qala hadits hasanun sahih atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, tuan-tuan tengok hangguk macam faham bahasa Arab sempoi. Right. An Abi Najih, ada seorang sahabat Nabi, orang gelar dia Abi Najih. Okay, so kita tak syarah yang tu. Tak mahu. Al-Irbat bin Sariyah, namanya Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu wa ardah. Dia sahabat Nabi, beriman dengan Nabi, hidup zaman Nabi, tengok Nabi dalam hidup beliau. Dia berkata, qala, dia kata, apa dia cerita? Wa'adhana, Nabi tengah duk bagi satu taujihat, satu tazkirah kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, satu peringatan, wajilat minhal qulub. Kami dengar Nabi cerita tu, hati kami jadi lagu macam menggeledak hati kami. Wa dharafat minhal uyun, mata berkeluar air mata ni, berum duk menangis dengar Nabi duk cerita. Kemudian dia kata faqulna, maka pakak-pakak ramai-ramai duk kata dekat Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Dengar macam last kali je Nabi nak pesan kat kami ni. Bukan Nabi wafat, Nabi tak wafat lagi. Tapi cara Nabi cerita tu, Nabi punya feeling dia, Nabi punya doa kat sahabat, suruh jaga diri, suruh pertahan iman, takwa apa semua. Dia berkata, awak dengar lagu macam esok nak mati ni. Dia kata lagu tu. Apa sahabat buat? Sahabat kata, boleh tak tolong wasiatkan kepada kami. Ni perangai sahabat. Ni perangai para sahabat. Benda ni tak ada kat kita, kena bagi ada. Sebab apa tadi kita kata, kita nak menghadapi situasi semasa, betul? So yang ni orang tanya, okey, pasal apa saya pilih hadis 28? Mesti orang tanya kan. Dia mana nak bagi tahu akhir zaman kapal gedak kan? Okey, hadis 28 ni adalah hadis yang sama yang duduk dipilih oleh almarhum tuan guru kita. Tuan Guru Maulana Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dalam kitab dia 40 hadis akhir zaman, hadis ni hadis nombor 1. Hadis ni hadis nombor 1. Jadi kalau ulama hadis pilih yang ni, kita kena pilih kan? Depa lagi ada hikmah daripada kita kan. So sekali lagi kita bincang, mesti ada jawapan untuk persoalan kita. Apa yang terjadi mesti ada jawapannya. Kalau tuan-tuan buka hadis 40 hadis 40 akhir zaman karangan himpunan daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, hadis nombor 1 yang ni. Hadis nombor 1 dia yang ni. So bila kita nak baca tu, bekal ni kena ada dulu. Sebab tu saya pilih dekat tuan-tuan. Dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis ni nombor 28. Maknanya apa? Betul yang ni asas agama kita. Kita kena reti. Boleh dapat? Clear. Tuan-tuan okey kah? Duk tengok macam duk renung dalam sangat ni. Duk buat lagu tu. Okey kan? Tuan-tuan semua okey kan dengan saya? Okey kan? Mesti nak sini duk mengaji gagah. Kuat mengaji sini kan? Kalau yang simple lah. Satu hadis ya pun. Kan bincang banyak pun. Jadi sahabat, perangai mereka apa dia? Perangai yang memuliakan para sahabat. Apa dia perangai mereka? Perangai para sahabat ialah walaupun para sahabat dah dijanjikan syurga, tetapi mereka tetap mengejar syurga. Hak tu sempoi. Kita belum tentu syurga, tapi cara hidup macam syurga. Suruh beramal tak mau, suruh dekah tak mau, suruh mengaji tak mau, suruh sembahyang jemaah tak mau. Jejara macam dia duduk dalam syurga. Wahai para sahabat, berapa banyak ayat Quran janji sahabat masuk syurga? Antara paling simple sekali, surah At-Taubah ayat 100.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Taubah. Ayuh, ayat 100 ke soalan kanan. Betul? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah bak clear. Wasabiqun, orang-orang terdahulu daripada kalangan siapa? Muhajirin, Ansar, dan yang ikut Muhajirin Ansar daripada kalangan orang-orang lain daripada tempat lain. Sahabat Nabi ada lebih kurang plus minus approximately 200,000 orang. Para sahabat Nabi 100,000 saja, Miji dengan kawan-kawan yang lain, 100,000 saja ikut Nabi Hajjatul Wada'. Nabi kira siapa pun tak boleh challenge Nabi jadi mutawif yang paling terror. Nabi mutawif paling terror. Sekali bawa 100,000 orang. Hey boy. Siapa boleh jadi mutawif lagu tu? Kira hang boleh potong Nabi Bayangkan Nabi seorang Maulana, hak lain semua ikut 100,000 orang. Semua tu sahabat Nabi. Sebab apa? Beriman Nabi, tengok Nabi, duduk hidup zaman dengan Nabi. Semua tu sahabat. Campur-campur hak lain sekali, kalau arwah Datuk Arundin kira sampai 400,000. Datuk Arun tambah tolak apa semua sekali sampai 400,000. Tapi saya abang kata mungkin 200,000, tapi nak abang sampai 400 pun tak ada masalah. Sebab ada Tok Guru sebut kata sampai 400,000 tak ada masalah. So sahabat Nabi yang ramai-ramai tadi tu, Allah kata apa? Depa Allah redha depa redha Allah, pegangan kita ahli sunnah, depa semua masuk syurga. Sebab sambungan ayat tu apa dia? Depa duduk dalam syurga tajri tahtahal anhar, syurga yang mengalir sungai bawah dia. Maknanya confirm semua sahabat Nabi masuk syurga. Tapi bila dengar Nabi pesan depa rasa macam depa tak lepas pun masuk syurga. Wahal Allah dah janji, maknanya confirm depa masuk syurga, betul? Tapi perangai para sahabat sentiasa rasa tak lepas. Bila dengar Nabi pesan tu rasa macam, aku tak lepas ni. Ni perangai yang kita kena ada di akhir zaman. Apa dia? Jangan rasa seronok sangat dengan amalan kita. Kita kena pulun. Baru kita boleh selamat. Pasal itu kita akan pulun jaga diri kita. Kita tak akan forward message yang tak ketahuan. Kita tak akan duk baca benda yang tak ketahuan. Benda-benda tak ada kena-mengena dengan kita. Kita duk pergi dengar apa semua. Lah ni YouTube boleh duk tekan video-video yang benar-benar bid'ah yang duk kacau kita. Tak payah duk dengar. Kita bukan orang alim. Dengar benda-benda sifat 20 yang duk ajak kita. Dengar macam mana Ustaz Muhadir syarah sifat 20. Dengar Ustaz Siddiq Nur duk syarah pasal sifat 20. Hak tu kita kena dengar hari-hari. Duk bagi diri kita faham. Dengar pula Ustaz Hanif Harun duk cerita pasal Rasulullah. Ustaz Nazrul Nasir duk cerita pasal Rasulullah. Dengar bagi kita rasa cinta Rasulullah. Sebab benda tu penting. Ni kita duk dengar benda-benda hak duk merepek, duk khilaf. Dia tu lawan dia ni, dia tu lawan dia ni. Dia tak ada benda pada kita. Sebab tu jangan nak selamat zaman internet ni, dia habaq awal dah. Mesti kena sentiasa rasa diri tak lepas. Jangan rasa diri kita kemah. Saya lama sebab tu saya tak berani cakap tajuk ni. Buka kitab juga nak baca. Formula nak bagi tuan-tuan pun nak bagi yang Rasulullah punya. Tak berani bagi sendiri. Takut. Takut. Lepas tu sahabat kata apa? Ya Rasulullah, dengar macam nak habaq lah ni. Tolong bagi wasiat kat kami. Nabi pula, Nabi tak buat lawak tu dengan para sahabat. Awak hamba ingat aku nak mati dah. Nabi tak kata lagu tu. Nabi bagi wasiat kepada para sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Qala, kata Nabi, usikum, aku wasiatkan kepada kamu semua bitaqwallah, bertakwa pada Allah. So takwa pada Allah tarik dua jalan. Takwa pada Allah paling simple, kita tarik dua jalan. Satu Sayyidina Ali, satu Sayyidina Umar. Dua-dua ni ada bagi tahu takwa ni macam mana. Banyak lagi ulama senang nak syarah. Saya malam ni tinggal lagi 10 minit my friend. 10 minit lagi pukul 9 dah. So saya bagi yang laju simple. Apa dia? Nama aja simple tapi susah nak buat. Sayyidina Ali kata apa bila orang tanya pasal takwa? Sayyidina Ali bagi 4.
Tulis 4 ni. Apa dia? Pertama, Sayyidina Ali kata apa? Al-khawfu bil jalil. Takwa ialah takut dengan Tuhan, takut dengan Allah. Yang kedua, dia punya irama dia sedap lah, sebab Sayyidina Ali orang cerdik, dia bagi itu berirama lah. Apa dia? Al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dadu ila yaumir rahil. Dia irama belakang dia tu semua il belakang dia tu sedap lah. Okay, yang pertama apa? Al khaufu bil jalil, takut dengan Allah. Ni saya pesan kat diri saya terutamanya dan tuan-tuan. Apa tuan-tuan nak buat, takut dengan Allah. Nak menyampaikan ilmu, takut dengan Allah. Saya nak bagi ilmu kat tuan-tuan, saya kena takut dengan Allah. Oi, jangan kita cerita benda yang orang lain pegang sampai kiamat benda tu. Benda tu tak betul. Contoh mudah Contoh mudah Tuan-tuan tengok tadi ni contoh mudah aja saya, apa dia? Contoh mudah. Kita semua bila tengok benda-benda khilaf, kita tegur orang, betul tak betul? Kita buat video, kita cakap apa, kita pun dalam grup WhatsApp kita duk bergaduh kat benda-benda khilaf, betul tak betul? Kita kata kita kena tegur. Lah ni saya nak kata, tuan-tuan cuba buka hadis Nabi. Dalam ni ada hadis yang ke-30 yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Saya tengok. Inna Allah Ta'ala, bukan 34 lah, 34 kot ke 35, bukan 34. Ayuh, betul 34, hadis 34. Tuan-tuan buka hadis tu, Nabi habaq, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman. Siapa nampak mungkar, tegur dengan tangan, dengan kekuasaan. Nampak kalau tak mampu, tegur dengan mulut, tak mampu, tegur dengan hati. Kan? Kita kalau dengar yang tu, kita akan kata apa? Tuan-tuan, siapa yang nampak benda tak betul, tegur dengan kuasa tu, imam apa semua, tegur kan? Kita syarah yang tu. Tapi tengok ulama' buat apa? Ulama' syarah dulu. Mungkar tu apa? Mungkar ni adalah satu benda yang semua orang sepakat benda tu mungkar. Baru kita tegur kalau orang tak buat. Contoh, tinggal semayang. Hak tu semua orang sepakat. Siapa tinggal semayang berdosa. Hak tu tegur. Tapi kalau khilaf, ulama' kata jangan. Sebab dia masih lagi ada orang kata benda betul. Sama macam orang dengar muzik. Ada ulama kata betul, ada orang ulama kata halal, ada ulama kata haram. Ada tak dua pendapat? Ada. Tak payah duk tegur orang dengar muzik, pasal dia masih lagi ada pandangan yang kata betul. Sama agak macam doa kunut, sama agak macam benda lain. Sebab tu hujung tu Nabi kata apa? Takut dengan bid'ah. Jangan buat. Doa kunut ada ulama kata ada, Imam Syafi'i kata ada. Ada imam lain kata tak ada, kata tak ada. Tak apa, sebab ada dua pendapat. Pasal apa nak kena tegur? Bagi bergaduh semua orang. Hak tu masuk mungkar, apa dia? Benda yang sepakat, minum arak. Sebab tu di negara kita, isu pegang anjing. Di negara kita, pegang anjing memang tak boleh. Mungkar di negara kita bagi orang Islam. Tapi masa kami duduk kat Mesir, kita tak boleh gaduh. Sebab sana ada 4 mazhab. Ada yang pegang Imam Malik, ada yang apa semua. Kita tengok kawan-kawan kita orang Islam pegang anjing. Kita tak boleh kata dah. Kita tak boleh tegur. Pasal apa? Masih di sana ada 4 pendapat. Itu bukan mungkar. Jauh tak jalan hidup kita? Jauh. Pasal itu kena baca kitab ni. Patut khilaf tak perlu tegur. Yang tegur adalah mungkar. Hari ni, pentas ni menjadi tempat tegur benda-benda khilaf. Betul tak betul? Astaghfirullahaladzim. Jangan buat lagu tu. Rugi. Sesat jalan kita daripada jalan ulama. Saya pesan semua abang-abang, kakak-kakak semua ni, zaman internet dia akan main macam-macam. Kalau benda tu khilaf, diam sudah. Tu bukan benda untuk kita tegur. Sebab dia bukan 100% mungkar. Sebab ada ulama lain kata boleh. Betul tak betul? Rida, Serban, apa lagi, Yasin, Maulid. Tak ada ulama sepakat mengatakan benda tu haram. Ada khilaf, jangan tegur. Dia bukan mungkar. Tu Nabi kata, bertakwa pada Allah. Kata
Sayyidina Ali, apa dia? Takut dengan Allah. Yang kedua, beramal dengan Quran. Ketiga, cukup dengan yang sikit. Memadai, cukup. Apa yang ada dengan kita elok dah. Ilmu kena tambah, iman kena tambah. Benda-benda lain elok dah. Bukan tak suruh berusaha. Usaha. Yang lebih bagi ke orang. Lebih bagi ke orang. Lebih bagi ke orang. Cukup yang mana kita ada, cukup. Alhamdulillah, cukup. Saya belajar daripada orang-orang lama-lama yang saya kenal mereka buat perniagaan. Saya pun mula duk terlibat dengan benda-benda tu kan. InsyaAllah benda yang ada kat kita cukup. Yang lebih tu kita bagi ke orang. Hidup kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Tuan-tuan duk tengok saya duk berniaga apa semua kan. Bahagian saya 1% saja. Yang lain semua orang lainnya. Tak mau. 1 tu cukup untuk saya. Cukup. Jangan. Nabi ajak mesti betul. Lagi duk tamak. Ui, takutlah. La hawla wa la quwwata. Yang keempat, apa dia Sayyidina Ali kata apa? Wal isti'dadu ila yaumir rahil. Buat persiapan untuk akhirat. Kata Buya Hamka dalam syairnya, mencintai wanita itu artinya alam. Orang lelaki suka orang perempuan, itu alam. Memang itu kita. Mencintai harta itu artinya bakhil. Mencintai mati itu artinya hidup. Sebab tu para sahabat, Imam Nawawi, dia cinta mati ya? Cinta mati. Kitab dia banyak mana? No! Itu dia. Menjadi rojokan. Pasal apa? Dia tahu aku akan mati bila-bila. Sama macam kita. Kena bersedia untuk kita nak mati. Saya pesan kat diri saya dan juga tuan-tuan semua. Lagi boleh hidup, duk buat sungguh-sungguh, buat macam-macam. Tinggal kesan kat kebun sirih ni. Esok-esok ni orang semua nak promote seberang perai ni, orang nak promote, nak lebih daripada pulau. Tuan-tuan ada benda-benda, tuan-tuan nak berniaga, tuan-tuan nak apa-apa. Buat sungguh-sungguh. Tinggal kesan yang bagus. Buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Sebab ke mana pun kita akan mati. Kita buat sungguh-sungguh pun kita mati. Kita buat tak sungguh pun kita mati. Lebih baik buat sungguh-sungguh. Ni, kubur tu ada dekat dengan kita. Berapa ramai orang yang masuk dalam kubur tu, dia ada ilmu, ilham macam-macam. Tapi dia tak buat. Dengan benda tu lah pergi tanam dengan dia dalam kubur. Rugi. Dia bukan masalah berdosa ke baik. Dah. Benda kita boleh buat. Saya seru pada tuan-tuan semua. Buat. Tu takwa. Kata Sayyidina Umar, bila orang tanya, takwa tu dia kata, hang biasa tak jalan dekat kawasan duri? Durian banyak kan? Biasa? Lagu mana hang buat? Aku akan angkat baju aku akan angkat ni. Sebab kalau tidak, duri tu duk sauk baju, duk tarik. Kata Sayyidina Umar, itulah takwa. Hang berhati-hati dalam hidup hang. Saya pesan kat tuan-tuan juga, sama-sama. Berhati-hati. Tuan-tuan duk baca mesej, tuan-tuan duk baca, duk tengok. Berhati-hati. Jangan duk buat tak ketahuan Allah. Jangan cemerakap, jangan laju sangat. Slow-slow, jangan. Ui, jangan silap langkah. Ya Allah, tolong selamatkan kami, pelihara kami daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sambung. Kuis 9 dah. Sekian. Nanti tuan-tuan sambung sendirilah. Boleh lah kan takat tu ya? Baru satu tu. Ittaqullah. Wassam'u wa ta'ah. Apa semua tak baca lagi? Panjang. Wassam'u wa ta'ah. Kena belajar dengar kata dan taat. Walaupun kamu diperintah oleh seorang hamba. Ini untuk politik hari ni. Ini untuk politik hari ni. Ni bukan saya pesan, ni Nabi pesan. Nabi kata, Nabi sambung, Nabi kata apa? Fa innahu may ya'ish minkum fasayarallahu ikhtilafan katsira. Siapa umur panjang? Haji. Semua yang mana hidup ajah, yang mana yang dewasa. Daripada zaman bila hajah hidup sampai zaman lah. Makin kurang orang bergaduh kan, makin ramai orang bergaduh. Confirm makin ramai. Sebab bukan kita kata. Nabi yang kata. Siapa umur panjang, mesti akan tengok banyak orang bergaduh. Nabi hebat. Akan berselisih pendapat, akan ada tak kena. Nabi hebat. Jadi Nabi hebat kata apa? Belajarlah dengar kata dan taat. Walaupun kamu diperintah oleh seorang hamba. Jangan cepat sangat suka bergaduh. Jangan cepat sangat doa Allah Akbar tak ketahuan Allah. Sebab apa?
nanti anak kita pun belajar tak kesudah. Tuan-tuan sendiri witness depan mata. Bila negara Malaysia saling bertukar pemimpin dalam masa sekejap saja, kesannya bukan pada mereka. Kesan daripada kita dan anak-anak. Betul tak betul? Ini Nabi hebat. Bawa tenang. Dengar, cuba taat mana boleh buat. Buat dulu mana-mana elok. Sebab kalau kita buat lagu mana pun, kesannya kena kat kita. Ni. Bijak Nabi ni, subhanallah. Bijak Nabi ni. Fa'alaikum bisunnati. Dan bagi kamu pegang dengan sunnah aku. Tapi bukan sunnah aku saja. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Nabi suruh ikut para sahabat. Inilah asas kita. Ahli sunnah wal jamaah. Kita ada ijma' dengan qiyas. Tu main daripada sinilah. Sebab Nabi kata ikut aku, bukan ikut Nabi saja. Dan khulafa'ir rasyidin. Sahabat-sahabat aku. Tu ijma' tu. Hak tu lah qiyas tu kita ambil tu. Sinilah ulama' kita ambil tu. Baik ada kat kita asas hidup kita. Sebab ada setengah orang, dia Quran hadis lah. Dia tak mau pegang hak ijma' qiyas. Dia kata, no, ulama' tak boleh nak pakai. Kita kata, tak ni, Nabi apa? Suruh pakai para sahabat aku kerana mereka mahdiin. Diberikan petunjuk oleh Allah. Ni. Nabi suruh kan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman yang suruh bukukan Quran. Betul tak betul? Nabi tak suruh pun. Tak ada hadis yang suruh. Betul tak betul? Bagus tak sampai ke kita hari ni? Al-Mahdiin. Mereka diberi petunjuk oleh Allah. Nabi sebut. Sebab tu jangan senang-senang kita nak tendang Sayyidina Umar, tendang Sayyidina Abu Bakar punya pendapat. Lagu tu je. Contohnya, main tarawih. Ya? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar buat berapa? 20 rakaat. Buatlah ikut Sayyidina Umar. Kita lagi 2 bulan kan Ramadan. Kan? Ni dah hujung Rabiul Akhir, Jamadil Akhir kan? Rejab, Syaban. Lepas tu Ramadan. Lagi 2 bulan lagi. Duk buat 20. Buat. Pasal apa? Sayyidina Umar. Pasal apa? Nabi habaq pegang dengan khalifah aku. Nabi habaq. Kita tak. Kita nak lawan. Nabi hanya buat. Nabi hanya duk Nabi. Ni. Nabi habaq. Khulafa ar-Rasyidin ikut. Nabi pesan. Tak cukup pesan. Addu alaiha bin nawajis. Tokak dengan gigi geraham. Pegang sungguh. Hak tu baru selamat dengan segala handphone, dengan segala internet ni. Tokak. Hati kita tenang. So saya pesan kat tuan-tuan, malam ni nak tokak apa? Kitab ni. Boleh tak? Malam ni tengok dia kata tebal ingat ni nak tokak ni tak lepas. Tapi maksud dia, hak ni. Malam ni kesimpulan paling mudah. Tuan-tuan mengaji kitab ni kat sini, buat. Saya bagi beberapa nama yang patut tuan-tuan mengaji. Boleh je buat daurah. Dia biasanya orang buat daurah ni 2 hari je. Sekurang-kurang tuan-tuan tahu secara kasar apa bincang. Tapi kalau setiap malam mengaji satu hadis 40 malam saja. Kalau buat seminggu sekali 40 minggu saja. 40 minggu baru 10 bulan juga. Dah lah, tapi bekal hidup. Nak hidup 10 bulan mengaji, bekal sampai 100 tahun. Baguslah, betul tak? Esok kita boleh cerita ke anak cucu, suruh pegang hak ni. Betul. Tu saya pesan, malam ni, tokak kitab ni. Sungguh-sungguh, hak ni yang bekal kita. Tuan-tuan tak percaya cakap saya lah. Hadis yang ke-12 kan dalam ni kan. Apa hadis dia yang ke-12? Hadis ke-12 dalam ni kata Imam An-Nawawi, satu hadis Nabi kata apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada tanda Islam seorang tu cantik, dia tinggal benda tak ada manfaat kat dia. Okey. Saya bagi 2 gambaran, hadis ni berguna untuk kita macam mana. Satu, hadis ni sebiji hadis ni apa dia? Tanda Islam seorang tu cantik, dia tinggal benda tak ada kena-mena dengan dia. Contohnya benda ni mai tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tinggal, tak usah buat tak tahu, tinggal. Jangan duk forward, jangan duk pergi hantar apa. Tak ada kena-mengena dengan kita. Kita bukan pengkaji alam, kita bukan profesor, kita bukan orang duk tengok ilmu falak ke apa ke, duk mai tajuk kata hujan batu di Malaysia esok. Tak payah duk forward, tak ada kena-mengena dengan kita. Tinggal. Kita orang Islam yang bagus. Itu satu, hadis tu sebiji. Faham kot terbalik pula. Hadis yang sama agak. Apa dia? Daripada tanda Islam seseorang, dia tinggal benda tak ada kena-mengena dengan dia. Maulid Nabi kena-mengena dengan kita tak? Kena-mengena.
dia berguna kepada kita. Pasal itu kita ambil. Sebab apa? Kalau kita tinggal maulid, kita kata dia tak betul, maka kita pakai hadis ni. Apa dia? Standar Islam seorang itu baik, dia tinggal benda tak ada manfaat kat dia. Maulid tak ada manfaat kah? Ada manfaat tidak? Kita kena ambil. Yang dalam hadis ni dia kata, tinggal yang tak ada manfaat. Yang ada manfaat, ambil. Nampak tak? Hadis itu berguna dua jalan untuk kita. Hadis yang ke-12. Jadi sebab tu saya kata sekali lagi, tuan-tuan, malam ni tokak yang ni. Ngaji elok-elok yang ni. Dia jadi bekal. Nama siapa yang nak mengajar? Satu, tuan-tuan boleh panggil. Kita punya Pulau Pinang, Darul Hadis Ustaz Anik Arun. Panggil tu. Bagi yang tu mengajar. Nombor dua, kalau nak ambil ni sikit, Ustaz Nazrul Nasih. Agak nak ni sikit, Ustaz Pawah Makjan. Ni semua, mereka boleh mengajar yang ni. Tuan-tuan boleh dengar sedap, elok. Ustaz Wadi. Itu semua yang boleh mengajar elok. Tuan-tuan dengar mereka mengajar, tuan-tuan faham. Ni, panggil mereka main mengajar. Ni, antaranya, Ustaz lain pun boleh. Hak tu yang saya habak, yang jenis semua orang kalau nak dengar, orang boleh nak dengar. Yang tu saya habak. Ustaz lain pun ramai. Tok Tugu Pondok lain pun ramai. Ni, baca yang ni. Kalau nak kemas sikit pasal hak tulisan Jawi, dia terang sikit biji mata. Dia tulis ni. Tak tidur lah. Main Melayu ni dia dah baca laju tu, dia tunggu Tok Ceh nak syarah, dia mengantuk lah. Sambung, last. Apa dia? Tokak gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hati dengan benda-benda baru hak orang duk buat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Benda-benda hak yang bid'ah ni dia dhalalah, dia sesat. Benda-benda yang ni bukannya benda yang macam yang kita duk buat. Doa kunut apa tu bukan benda baru. Tu daripada zaman Imam Syafi'i. Baru apa? Imam Syafi'i tabi'in. Tabi'in. Baru apa dia? Hak baru tu main zaman kita ni. Maulid bukan baru. Lama dah orang nak buat. Baca Yasin bukan baru. Tuan-tuan tak percaya saya, tuan-tuan lepas baca Yasin, tuan-tuan baca tahlil, betul tak? Saya buka kat tuan-tuan. So, tengok. Saya dah kata, bukti ada dalam ni. Sebab tu siapa yang kata tahlil tak patut buat, tak mengaji kitab ni. Saya buka depan mata tuan-tuan. 25. Ayuh. Nah, tengok. Seorang sekumpulan sahabat Nabi habaq dekat Nabi. Zahaba ahlud dusur. Mereka pergi mengadu. 9-10 dah. Lajak 10 minit ni. Sikit lagi boleh. Minta izin. Minta maaf lah. Minta izin sikit. 5 minit lah. Lepas tu tutup. Baca selawat. Lepas tu kita tutup. Baca selawat tutup. Supaya selawat tu dia nak make sure dalam ni dosa kita Allah ampun. Ilmu bagi lekat. Tu kita tutup dengan selawat sikit. Okay, tengok. Yalah dah pakai pun hadis Nabi. Takkan tak mau selawat kat Nabi, rugilah. Okay, dalam ni saya baca simpulan. Tuan-tuan nak tekan, tuan-tuan boleh tekan. Hadis 25 Imam An-Nawawi. Tuan-tuan tekan, tuan-tuan dengar saya cerita, tuan-tuan mesti tahu. Apa dia? Sahabat Nabi ramai-ramai, dia main kat Nabi satu hari, dia main mengadu. Main mengadu. Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur. Ni, orang-orang kaya orang bagus ya. Dia pergi awal daripada kami ya. Nabi kata, siapa pula dah. Mereka semayang, kami semayang. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka ada harta, mereka boleh sedekah. Kami mampu tak boleh nak sedekah. Kami tertinggal. Lepas tu Nabi tanya kat mereka. Tak sampai kat hampa benda-benda pasal sedekah yang kudu abang. Mereka kata apa dia? Nabi kata, setiap tasbih itu sedekah. Hamba tak ada duit nak sedekah. Tasbih banyak-banyak. Tu sedekah hamba. Sebab tu kita lepas mayang baca 33. Nabi kata, kullu tasbihatin sadaqah. Tasbih sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Betul ni? Boleh baca? Betul kan? Kullu tahmidatin sadaqah. Setiap puji Allah, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Baca tahlil tu ada sedekah. Dalam ni ada. Sebab tu kita duk ajak orang baca tahlil banyak-banyak. Sebab kita bukan orang jenis ada duit banyak. Bacalah tahlil tu sedekah kita. Betul tak betul? Baca kitab ni. Sebab tu saya heran. Kalau orang mamai duk bincang pasal tahlil, pasal apa. Ni asas agama kot. Imam Nawawi ni striker ni. Punya jelas Imam Nawawi cerita kat kita sebiji-sebiji. Untuk panduan hidup kita. Oleh itu, apa pengajaran malam ni?
Apa pengajaran malam ni? Tokak ni. Tokak ni. Okey, pegang betul-betul hadis 40 Imam Nawawi, insya-Allah jawapan dia ada. Semoga apa yang saya bagi tadi itu membantu kita untuk menghadapi cabaran masa kini yang jadi serabut tak ketahuan oleh banyak. Imam Nawawi dah ajak dekat kita, bagi dah hadis Nabi bekal hidup kita. Baca elok-elok hadis daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu wa ardah, ajaklah kita. Pertama, mesti kena lapak untuk ulun benda-benda yang bagus supaya kita sentiasa rasa kita perlu perkemah diri kita. Jangan duk tengok orang, duk mengata orang. Perkemah diri kita. Yang kedua, takwa pada Allah. Takwa dua jalan, betul? Sayyidina Ali seorang, satu lagi Sayyidina Umar. Terima kasih. Nasib baik ada yang dengar elok. Sayyidina Umar. Lepas tu, apa dia Nabi kata? Belajar untuk sam'u wa ta'ah, dengar dan taat dengan pemimpin. Walaupun yang memimpin kita seorang hamba, ramai orang boleh hina dia, tapi ingat, yang tu akan membantu masa depan kita. Kita duk buat bertengkar pasal kepimpinan dan sebagainya, kita punggah dan keluarga kita punggah, anak-anak semua akan punggah, sampai tak tahu nak pergi mana sampai ke sudah. Rugi hidup kita setahun 2 tahun. Rugi. Lepas tu, siapa yang dewasa di kalangan kita akan tengok banyak khilaf, betul? Jadi cara dia apa dia? Pegang dengan sunnah Nabi dan sunnah siapa? Khulafa Rasyidin. Pegang dengan Khulafa Rasyidin. Bukan Nabi seorang saja. Maknanya siapa yang main kata kita ikut Nabi, tak mau pakai sahabatnya, tak betul ya, no? Salah. Kita kena pakai Nabi dan para sahabat. Siapa suruh? Nabi yang suruh. Barulah betul sunnah Nabi. Pasal itu kena ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa? Dia ambil sunnah Nabi, dia ambil para sahabatnya qaul macam mana pula pandangannya. Boleh dapat? Seterusnya dah jadi lagu tu, kena buat apa? Tokak dengan gigi mana? Gigi geraham. Malam ni nak tokak mana? Kitab hadis 40, cantik. Itu sebagai bekalan kita. Boleh? Wallahu alam. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita baca selawat sama-sama. Saya baca, tuan-tuan pun baca juga. Saya baca dulu, tuan-tuan dengar dulu. Lepas tu saya kata, okey, tuan-tuan baca, baru tuan-tuan baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Senang kan? Okey, saya baca, tuan-tuan ikut. Satu. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, boleh. Cuba try baca sendiri, saya dengar. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wih, kemah sekali ajak, faham tu? Okey, kali ni biasa saya ambil selawat ni daripada Ustaz Nizam. Dia akan ajak orang macam mana selawat cara OKU. So saya pun akan ajak tuan-tuan juga selawat cara orang OKU. Boleh? Tuan-tuan ikut saya. Allahumma. Cuba. Buat dah supaya apa? Esok kita baca Yasin kan. Allah kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Esok tangan kita boleh jadi saksi. Kami biasa selawat kat Nabi tangan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Daripada janggut dia pergi ke hati. Kita sayang Nabi kan. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba buat sendiri tengok. 1, 2, 3. Kemah. Kemah. Ada anak berselerak dah sikit. Dia tak tahu dah nak pergi ke mana. Muhammad. Berselerak dah dia, jadi dia tak tahu dah pergi ke mana. Tarik di atas dulu kan turun dulu tahu. Dia kata karut. Sekali lagi. Allahumma. Dia kena ada Tok Imam juga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan-tuan. Nabi kata, siapa selawat kat aku sekali, Allah selawat kat dia 10. Siapa selawat kat aku 10, Allah selawat kat dia 100. Siapa selawat kat aku 10 pagi, 10 malam, Nabi bagi kat dia syafaat. Tuan-tuan tahu tadi tuan-tuan selawat 10 kali ya? Main-main tahu tu 10 kali you. Untung selawat kat Nabi ni, dia kunci kehidupan. Bacalah selawat pada Nabi banyak-banyak. Semoga Allah SWT berkati hidup kita. Terima kasih kerana bagi peluang pada saya. Minta maaf, lajak 20 minit. Saya minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nuwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.